Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah dapat kita bersua dalam perbincangan forum mengenai kesan dan akibat pandemik COVID-19 kepada para pelajar. Bersama saya, Wakil Pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin iaitu Saudari Sufini, Mashita, Ain, Zahida, Afika, Juairia, Syuhada, Marsha dan Zinirah. Hadirin yang dihormati, isu penyebaran wabak COVID-19 sedang hangat diperkatakan di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Sehingga 24 Januari 2021, Malaysia telah mencatatkan sebanyak 183,801 kes bersamaan dengan jumlah kematian 678 kes. Sejak bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan, pelbagai status sosial telah terkesan dengan pandemik ini, antaranya adalah para pelajar. Boleh Cik Sufini dan Cik Mashita kongsikan mengenai keadaan pelajar sepanjang pandemik COVID-19 ini? Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator. Pada pandangan saya, para pelajar menghadapi pelbagai masalah apabila belajar di atas talian ini. Masalah utamanya ialah masalah dari segi mendapatkan internet. Mereka perlu mengeluarkan kos yang agak banyak untuk membeli data di samping mereka tidak mempunyai pendapatan sendiri. Seterusnya, mereka juga menghadapi masalah dari segi mendapatkan rangkaian internet. Seperti yang diketahui, tidak semua pelajar tinggal di tempat yang mempunyai rangkaian internet yang baik. Ini menyebabkan mereka sukar untuk memasuki kelas. Masalah ini amat berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang mana bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang melalui pendidikan. Akan tetapi, masalah-masalah ini telah memberi kesan kepada para pelajar dan menyebabkan emosi dan intelek mereka terganggu. Terima kasih. Terima kasih saudari pengerusi. Baiklah, pihak Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil beberapa langkah proaktif bagi memastikan pelajar dapat mengikuti sesi pembelajaran dalam talian tanpa menghadapi masalah. Menurut kenyataan akhbar Astro Awani yang bertarikh 31 Oktober 2020, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Nur Aini Ahmad berkata, pihak Kementerian Pengajian Tinggi telah memberi bantuan berbentuk pakej pelan data internet dan peranti komputer riba kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi bagi proses pembelajaran dalam talian. Dengan demikian, bantuan ini sedikit sebanyak dapat membantu meringankan kesulitan pelajar dan dapat melahirkan pelajar yang holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana pula dengan pandangan Cik Zinirah dan Cik Ain mengenai situasi ini? Terima kasih kepada Cik Moderator. Ya, saya bersetuju dengan pandangan Cik Sufini. Baiklah, antara ciri-ciri insan yang sejahtera adalah yang mampu seimbangkan antara intelek, rohani, jasmani dan emosi dalam melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai anggota masyarakat. Namun, jika kita lihat, virus ini bukan sekadar menyerang kesihatan fizikal, malah kesihatan mental. Mengapa? Kerana segala pergerakan terbatas dan pelajar juga tidak dapat balik ke kampus. Ini mengakibatkan kefahaman pelajar berkaitan subjek semakin berkurangan. Hal ini terjadi kerana para pelajar tertekan dengan pemberian tugasan yang begitu banyak ditambah dengan tugasan harian di rumah. Kita dapat lihat kesan COVID-19 ini menjadikan pelajar tidak dapat seimbangkan antara tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar dan seorang anak. Malah jauh sekali untuk mereka mencapai tujuan menjadi insan yang sejahtera. Itu sahaja daripada saya. Pada pandangan saya, mutakhir ini masyarakat di Malaysia semakin kerap mengalami ketidakseimbangan emosi, psikologi dan kognitif yang disebabkan oleh konflik peribadi dan polemik semasa iaitu wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Antara langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini adalah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Selain itu, komunikasi dua hala juga memberi kesan terhadap kesihatan seseorang. Hal ini dipikir kerana manusia secara fitrah perlu berkomunikasi dan berinteraksi. Dan kajian juga menunjukkan bahawa komunikasi memberi impak terhadap kesihatan manusia. Justru itu, masyarakat di Malaysia perlu mengambil langkah-langkah yang proaktif bagi mengatasi masalah kesihatan fizikal dan mental yang kian meruncing dalam kalangan masyarakat. Terima kasih. Baik, pada zaman pandemik ini, banyak golongan terkesan dengan ekonomi negara yang sedikit merudum. Bagi Cik Marsha dan Cik Afika, adakah situasi ini terkesan kepada para pelajar? Terima kasih Cik Moderator. Pada pendapat saya, ekonomi pelajar juga turut terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Hal ini berdasarkan kajian yang dilakukan di UNIMAP, mendapati 70% pelajar menghadapi masalah kewangan. Hal ini kerana seperti yang disebutkan oleh Cik Sufini sebentar tadi, mereka memerlukan wang yang banyak bagi membeli data untuk mengikuti kelas-kelas online yang dijalankan. Bukan itu sahaja, ada juga pelajar yang terpaksa bekerja bagi menggantikan ibu bapa mereka kerana ibu bapa mereka telah kehilangan pekerjaan kerana penutupan syarikat. Hal ini dibimbangi dapat menjejaskan prestasi pelajar tersebut.
Tetapi dengan bantuan kerajaan iaitu bantuan Prihatin Nasional sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban yang dialami oleh para pelajar dan juga keluarga. Melalui pemerhatian saya pula, sebenarnya sudah banyak bantuan yang disalurkan oleh kerajaan seperti yang disebut oleh Cik Marsha sebentar tadi, iaitu bantuan Perhatian Nasional yang diberikan kepada rakyat. Selain itu, pihak universiti juga turut menyalurkan bantuan kepada setiap pelajar dengan mengambil inisiatif untuk memberikan wang dengan membeli internet, data internet atau SIM card untuk mengurangkan beban mereka serta mempermudahkan pembelajaran mereka atas talian. Namun, saya tidak menafikan masalah kewangan ini menjadi salah satu isu yang besar pada musim COVID-19 ini. Lebih lagi kepada masyarakat kita. Walau bagaimanapun, pelajar-pelajar kini bijak dalam mengambil peluang dengan melakukan perniagaan atas talian seperti perniagaan makan dan pakaian atau sebagainya. Oleh itu, sedikit sebanyak dapat menampung atau menambah kewangan atau pendapatan mereka serta dapat membantu keluarga mereka sendiri. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih. Saya sokong pendapat Cik Marsha mengenai bebanan kewangan yang terpaksa dihadapi oleh para pelajar. Jadi, apakah impak dan tips mengenai pembelajaran atas talian yang boleh dikongsikan? Silakan Cik Zahidah dan Cik Syuhada. Terima kasih saudari moderator. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini telah mendidik rakyat Malaysia untuk hidup dalam norma baharu dan salah satunya adalah dalam sektor pendidikan. Pada pendapat saya, pembelajaran secara atas talian ini memberi kesan negatif kepada pelajar. Antaranya ialah boleh menjejaskan prestasi akademik. Hal ini kerana pembelajaran atas talian ini boleh menyebabkan pelajar kurang fokus kerana mereka lebih cenderung untuk melakukan aktiviti lain ketika pembelajaran berlangsung. Satu kajian telah dilaksanakan oleh pelajar di UMP pada tahun 2020 iaitu lebih kurang 78.9% sangat bersetuju bahawa pembelajaran secara bersemuka lebih berkesan dalam penerimaan sesuatu yang diajar oleh pensyarah. Oleh itu, jelaslah bahawa pembelajaran secara atas talian ini sedikit sebanyak memberi kesan negatif kepada para pelajar. Berdasarkan isu yang dikupas sebentar tadi, saya langsung tidak menafikan bahawa COVID-19 ini meninggalkan pelbagai kesan mendalam kepada para pelajar. Di sini terdapat beberapa tips yang boleh dilakukan oleh para pelajar untuk mengelakkan daripada berlakunya penurunan prestasi, antaranya pengurusan masa yang baik. Para pelajar digalakkan untuk mempunyai jadual harian jelas supaya tidak mengganggu aktiviti harian dengan pembelajaran. Dengan cara ini, pelajar dapat menyusun masa untuk mengulang kaji pelajaran. Seterusnya, para pelajar juga disarankan untuk mempunyai masa tidur yang mencukupi. Menurut Dr. Rizal Abu Bakar, pencapaian akademik bagi pelajar yang kurang tidur boleh menjejaskan prestasi selain daripada mudah melakukan kesalahan semasa menjawab peperiksaan. Secara kesimpulannya, dalam pada kita berdepan dengan cabaran baharu gaya belajar pada masa kini, pelajar masing-masing perlulah mengubah set pemikiran untuk mencapai kejayaan dan kesejahteraan diri seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita buka sesi soalan dan pandangan kepada peserta forum kita. Cik Juwariah, silakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Hasil dari perbincangan pada hari ini, saya lihat usaha kerajaan ini tidak lain tidak bukan adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam tempoh PKP ini juga, ia membenarkan ruang refleksi kepada kita semua untuk menilai fungsi kita sama ada sebagai pemimpin pendidikan, guru, ibu bapa dan pelajar untuk menjayakan falsafah pendidikan kebangsaan. Segala kepakaran, peruntukan kewangan dan sistem sokongan perlu diupayakan sama ada di pihak kerajaan atau swasta ini agar tempoh krisis ini kita dapat mengelakkan kelompongan dalam menjana insan seimbang yang memberi kesan ke arah pembinaan negara dan bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Dapat kita simpulkan bahawa negara masih mementingkan pendidikan terhadap rakyatnya walaupun negara menghadapi pelbagai krisis. Hal ini selaras dengan matlamat falsafah pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang, sahsiah dan berilmu pengetahuan. Terima kasih untuk semua ahli panel. Sekian sahaja untuk hari ini. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum.